Allahu amma sabaq. Mudah-mudahan kita akan melihat pintu dan jendela-jendela yang membawa kepada kemungkinan berlakunya taknin yang dikehendaki. Namun saya nampak percubaan-percubaan yang dibuat ini bukanlah suatu benda yang baru. Enakmen Kanun Jenayah Syariah 2 1993 di Kelantan ini mempunyai 72 fasal. Kemudian kita dengar juga draft cadangan Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah Hudud dan Qisas Terengganu yang mempunyai 74 pasal. Barangkali dimaklumkan oleh Dato' Dr. Khairuddin tadi ada penambah-baikan kepada apa yang dilihat melalui pengalaman Kelantan. Dan kemudiannya dibentang pada Rang Undang-Undang Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Hudud dan Qisas Terengganu pada 2002 yang mengandungi 67 pasal. Jadi mungkin setelah kita mendengar pengalaman khibrah daripada pengalaman Kelantan untuk mentakninkan Undang-Undang Jenayah Hudud yang merupakan sebahagian daripada keseluruhan keluasan Undang-Undang Jenayah Islam, dan kita nak dengar pula fikrah daripada sahabat kita daripada Terengganu, mudah-mudahan kita dapat melihat keseluruhan keadaan yang berlaku untuk difahami oleh kita semua hadirin dan hadirat. Dengan segala hormatnya, saya dengan ini menjemput Datuk Yang Berhormat Datuk Dr. Khairuddin untuk menyampaikan atas kerja beliau. Tafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Dan demikianlah kami jadikan pada setiap kampung itu kepala-kepala penjenayah, kepala-kepala samsing untuk mereka melakukan perancangan tipu daya, dan tidaklah mereka melakukan tipu daya itu melainkan terhadap diri mereka sendiri sedangkan mereka tidak menyedari. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada saudara Musi Al-Fadhil Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marikan, Yang Berhormat Datuk Dr. Ashraf Wajdi yang di-Pertua Yadim, dua orang sahabat saya ahli panel pada hari ini, Yang Berhormat Datuk Dr. Fadli, Yang Berhormat Datuk Profesor Madia, Datuk Dr. Asri Zainal Abidin. Untuk panggil Yang Berhormat orang lain terajut juga pada Datuk Asri. Boleh bagi senatur kat dia ni. Seluruh hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertamanya saya nak mengucapkan terima kasih kepada Yadim yang sudi menjemput saya pada petang ini untuk bersama-sama dalam muzakarah jenayah syariah kebangsaan 2014. Dan suka untuk saya maklumkan, saya bukanlah wakil kerajaan negeri Terengganu seperti mana Yang Berhormat Datuk Dr. Fadli mewakili kerajaan Kelantan, tetapi oleh kerana enakmen kesalahan jenayah syariah Terengganu ini dibentangkan ketika mana PAS menjadi pemerintah negeri Terengganu, maka mungkin disebabkan itulah saya dipilih dan diminta untuk memberikan sedikit pandangan tentang enakmen kesalahan jenayah syariah negeri Terengganu. Muslimin dan muslimat hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya mulakan bicara saya dengan satu ayat yang menjelaskan sunnah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Akan ada orang yang baik, akan ada orang yang jahat. Orang-orang yang baik, orang-orang yang jahat sentiasa bertembung menerusi konsep al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Orang yang jahat, orang yang salah, orang yang tersilap, ada yang cukup dengan kita sebut dengan mulut, kita bagi nasihat berdasarkan konsep al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar untuk dia meninggalkan perlakuan jahat tersebut.
Namun di sana ada orang-orang yang disifatkan kepala-kepala samsing, kepala pengat, gedeber. Orang-orang yang tak cukup dengan nasihat, mereka memerlukan hukuman, mereka memerlukan peraturan yang nanti boleh menghukum kesalahan tersebut untuk menghalang dirinya untuk terus melakukan jenayah dan juga memperingatkan orang lain agar tidak melakukan jenayah. Inilah falsafah kepada kehadiran undang-undang jenayah dalam Islam, bahkan juga undang-undang jenayah yang dibuat di seluruh dunia pada hari ini. Bila ada negara, bila ada pemerintah, bila ada rakyat, maka tentu sahaja keperluan ada untuk adanya undang-undang, termasuklah undang-undang jenayah. Kerana itulah kita lihat bila kita bincang tentang undang-undang jenayah syariah, jenayah Islam, ia bukan sesuatu yang asing bagi umat Islam. Bermula daripada zaman Nabi SAW, diikuti dengan zaman pada Khulafah Ar-Rashidun, diikuti dengan zaman Bani Umayyah yang berpusat di Dimash hingga berakhir tahun 132, dan diikuti dengan kerajaan Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad hingga berakhir kerajaan Abbasiyah, diikuti dengan kerajaan Uthmaniyah berpusat di Turki. Ia adalah kerajaan yang meletakkan undang-undang jenayah Islam sebagai sebahagian undang-undang negara hinggalah kejatuhan 24. Di alam Melayu kita, begitu juga undang-undang jenayah syariah ini bukan suatu yang asing. Bermula dengan zaman yang kita sebut sebagai zaman Melaka, yang telah menabatkan undang-undang jenayah syariah menerusi kanun Laut Melaka, diikuti kemudiannya oleh negeri-negeri yang lain, negeri Perak, negeri Kedah, negeri Pahang. Kalau kita lihat fakta sejarah menunjukkan kepada kita bahawa negeri-negeri Melayu telah menjadikan undang-undang jenayah syariah ini sebagai sebahagian undang-undang negara. Dalam negeri Perak sebagai contoh, disebut sebagai Undang-Undang 99 Perak yang digubal di zaman pemerintah Sultan Ahmad Tajuddin. Itu negeri Perak. Kemudian negeri Pahang pada tahun 1596 pada zaman Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah menjadikan undang-undang itu sebagai undang-undang negara. Begitu juga kemudiannya Undang-Undang Kedah yang mengandungi 5 bab utama. Dimasukkan padanya ada beberapa siri undang-undang dalam Undang-Undang Kedah, antara dipanggil sebagai Tembera yang mengandungi undang-undang jenayah syariah. Kemudian negeri Johor pada awal abad yang ke-18, pertengahan abad ke-18 juga menjadikan undang-undang jenayah syariah sebagai undang-undang negeri dan juga negara. Menunjukkan kepada kita bahawa undang-undang ini bukan sesuatu yang asing. Hinggalah sampai zaman campur tangan asing yang disebut sebagai penjajahan atau disebut sebagai campur tangan. Saya lebih suka menggunakan istilah campur tangan dengan istilah pengaruh. Pengaruh British dan campur tangan British terhadap negeri-negeri Melayu yang akhirnya membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Inilah yang menjadi punca kepada undang-undang jenayah syariah yang menjadi undang-undang negeri pada ketika itu mula dibuang sedikit demi sedikit dengan dua cara. Pertama, bila mana Inggeris memperkenalkan undang-undang, antaranya melibatkan tanah, melibatkan jenayah, dimasukkan secara perlahan-perlahan dengan akta-akta yang baru. Yang kedua, dengan cara penghakiman oleh hakim-hakim di mahkamah-mahkamah yang kebanyakan adalah hakim-hakim daripada British. Mereka inilah yang keputusan mereka menjadi keputusan yang mengikat orang-orang terkemudian dalam nak melaksanakan sebarang undang-undang. Ini cara bagaimana British mula secara sedikit demi sedikit menjauhkan undang-undang jenayah syariah daripada diri umat Islam di bumi tanah Melayu yang sebelumnya merupakan negeri yang melaksanakan undang-undang jenayah syariah Islam ini. Baik, bila sampai zaman merdeka, kita membentuk Persekutuan Tanah Melayu dan akhirnya membentuk negara yang namanya Malaysia. Undang-undang ini sepatutnya diperjuangkan untuk menjadi sebahagian undang-undang negara dan juga untuk menjadi sebahagian undang-undang negeri. Berdasarkan hak itulah
berdasarkan keuntungan kuasa yang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Kelantan pada tahun 1990 sebaik mendapat negeri akhirnya menjadikan undang-undang ini sebahagian undang-undang negeri pada tahun 1993. Dan juga negeri Terengganu bila mendapat kuasa, mendapat kuasa tahun 99, dengan kuasa yang ada di peringkat negeri, berusaha menjadikan undang-undang jenayah syariah ini sebagai sebahagian undang-undang negeri, dan akhirnya boleh kita nampakkan pada tahun 2002 dan diwartakan dan ditandatangani oleh Tuanku Sultan Negeri Terengganu dan diwartakan pada tahun 2003. Itu usaha yang dilakukan di peringkat negeri berdasarkan kemampuan kuasa yang ada. Namun dari sudut pelaksanaannya, umum mengetahui bahawa pelaksanaan undang-undang jenayah ini terhalang, sama ada disebabkan oleh kehendak politik atau terhalang disebabkan oleh undang-undang perlembagaan persekutuan itu sendiri, seperti yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Fadli sebentar tadi. Kehendak politiknya melibatkan kerajaan pusat yang ketika itu belum bersedia untuk beri laluan kepada dua negeri ini melaksanakan. Kita kena faham dua isu. Satu, isu taknim, kedua, isu pelaksanaan. Isu taknim menjadikan dia undang-undang melibatkan Dewan Undangan Negeri atau melibatkan Parlimen. Maka menjadi tanggungjawab mereka yang berada di dalam Dewan Undangan Negeri yang berhormat di peringkat Dewan Undangan Negeri untuk mengkanunkannya di peringkat negeri masing-masing. Di peringkat Parlimen, Dewan Rakyat menjadi kewajipan kepada ahli-ahli Parlimen yang berada di peringkat Parlimen untuk menjadikan ia sebahagian daripada undang-undang negara. Maka kemampuan yang ada ialah di peringkat negeri. Maka pada pelaksanaannya selepas dijadikan undang-undang terhalang dengan dua sebab yang saya sebutkan tadi. Satu, kehendak politik. Yang kedua, peruntukan perlembagaan persekutuan yang menjadi penghalang. Itu realiti sebelum ini. Ada realiti semasa kita pada hari ini. Kita bercakap cerita hari ini, mafatafat, yang lepas-lepas lah kata orang Arab. Kita melihat mustakbalan, cerita masa depan. Kehendak politik kita lihat pada hari ini sudah ada. Satu, kehendak bersama. Kerana itulah saya yang disebut dia Muhammad dan Dr. Fadli mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada kerajaan pusat yang mula menunjukkan kehendak politik sehingga akhirnya terbentuk satu dengan kuasa bersama untuk melihat ruang-ruang yang ada dari sudut perlembagaan. Dengan kerjasama awal ini melibatkan kerajaan dengan kerajaan pusat, kerajaan negeri, government to government, G to G, maka dia telah merujuk, telah mula memudahkan satu halangan yang sebenarnya kita panggil sebagai halangan politik. Tinggal lagi lah halangan perundangan. Adapun halangan perundangan yang telah dibentangkan oleh Dr. Fadli sebentar tadi, bagaimana dengan ruang-ruang yang ada untuk kita mengusahakan pada pelaksanaannya ia menjadi kenyataan, menjadi undang-undang yang dapat kita laksanakan di peringkat negeri, Kelantan khususnya pada hari ini, dan Terengganu yang telah sedia ada, dan kita mengharapkan juga negeri lain akan mengikut langkah tersebut. Sama ada kita berjaya ataupun tidak untuk menjadikan alam pelaksanaan itu dirasai oleh rakyat, tetapi sekurang-kurangnya tindakan itu telah menjadi satu model awal kepada kita. Sekurang-kurang peringatan kepada masyarakat Islam bahawa mengkanunkan undang-undang itu adalah suatu kewajipan, baik kepada pemerintah, baik kepada negara. Yang kedua, sekurang-kurang beri ruang untuk rakyat bercakap. Hari ini bila timbul balik gelombang hudud, semua orang bercakap. Hari ini kata-kata orang bercakap bab hudud. Kita buat seminar, kita buat muzakarah pada hari ini di peringkat majlis surah, bercakap. Orang-orang bukan Islam bertanya, menimbulkan persoalan yang mereka tak faham, bagi ruang untuk kita beri penjelasan dan penerangan. Artinya sekurang-kurang apa yang berlaku itu membuka laluan dakwah untuk masyarakat faham cerita bila kita berjaya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kamu telah tekad, kamu telah buat kerja, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka atas dasar itulah kita di peringkat Parti Islam se-Malaysia PAS tetap bersungguh mengabarkan tekad kita agar ia menjadi sebahagian undang-undang yang bakal kita laksanakan di peringkat negara kita, insya-Allah. Itu sebagai mukadimah latar belakang undang-undang jenayah syariah Islam ini. Berhubung dengan enactment
negeri Terengganu yang dipanggil enakmen kesalahan jenayah syariah Terengganu, kisos dia dan kisos hudud dan takzir negeri Terengganu. Berbeza nama dengan Kelantan yang dipanggil kanun jenayah syariah 2 Kelantan. Undang-undang ini, enakmen ini mengambil 6 daripada 7 kesalahan jenayah hudud yang masyhur dibincang oleh para fuqaha. 6 merujuk kepada mencuri, merampak, kedua-duanya melibatkan harta, tuduh orang berzina dan berzina, dua-dua melibatkan maruah, minum arak melibatkan akal, murtad melibatkan agama, tinggal satu yang tak dimasukkan namanya borak memberontak, melibatkan negara. Kenapa tak diambil dijadikan sebagai undang-undang negeri? Jawapannya kerana ia telah menjadi undang-undang negara. Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan satu peraturan, satu enakmen yang berkaitan dengan melancarkan peperangan terhadap yang di-Pertuan Agong, yang hukumnya adalah hukuman bunuh. Maka ia adalah sebahagian daripada kesalahan hudud. Maka bila dia telah menjadi undang-undang negara, untuk apa lagi dijadikan undang-undang negeri? Kerana perjuangan kita sepatutnya ialah menjadikan semua undang-undang hudud ini adalah sebagai undang-undang negara yang terpakai pada seluruh rakyat Malaysia. Itu perjuangan yang asalnya. Tetapi bila telah menjadi sebahagian undang-undang, maka tinggal lagi bagaimana peringkat negeri mengambil yang bakinya yang belum lagi menjadi sebagai undang-undang. Maka Terengganu seperti mana Kelantan juga mengambil 6 kesalahan jenayah hudud dijadikan sebagai undang-undang bagi enakmen kesalahan jenayah syariah negeri Terengganu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada perkara yang menarik yang boleh kita perhatikan menerusi enakmen ini, yang mana kalau tidak difahami hakikat ini menyebabkan ramai masyarakat keliru tentang undang-undang jenayah syariah Islam ini, iaitu kaitan antara kisas, hudud dan juga satu yang namanya takzir. Mana-mana jenayah melibatkan kisas dan juga takzir yang tak dapat dibuktikan berdasarkan undang-undang keterangan kisas dan juga hudud, maka dia turun kepada takzir. Ini perkara yang sangat penting menjadi dasar kepada undang-undang enakmen kesalahan jenayah syariah Terengganu dan juga kanun jenayah syariah 2 Kelantan. Daripada poin inilah kita akan tengok 2-3 perbahasan yang timbul yang menimbulkan kekeliruan dapat kita rungkaikan. Bila dia tak mencapai tahap hudud, tak mencapai tak kisah, dia boleh pergi pada takzir. Ada 2-3 perkara yang ditimbulkan oleh sebahagian ahli masyarakat di kalangan peguam-peguam sivil, di kalangan sebahagian umat Islam. Contohnya melibatkan liwat sebagai contoh. Ada yang menyatakan bahawa enakmen kesalahan jenayah syariah Terengganu ini membenarkan liwat Islam. Liwat adalah hudud, liwat isteri takzir. Dalam undang-undang, dalam enakmen kesalahan jenayah Terengganu menyebut tentang liwat. Takrifan liwat ialah melibatkan lain pada isteri. Maknanya yang kena hudud yang tu. Macam mana dengan liwat isteri? Liwat isteri tak masuk hudud, dia tak kena hukuman hudud, dia pergi pada takzir. Ada kesalahan dan takzir apa hukumannya? Takzir serah kepada mahkamah, budi bicara mahkamah, dan ruang isytihat sangat luas dengan merujuk kepada kitab-kitab mereka yang dikarang oleh para fuqaha. Tengok, daripada kefahaman awal tentang konsep takzir menyebabkan kita boleh faham isu-isu yang lain. Begitu juga kalau kita bincang, ada yang menimbulkan isu kononnya perogol terlepas. Dia baca enaknya, dia kata perogol terlepas. Dia kata perogol terlepas daripada hudud jika gagal dibuktikan berdasar akta keterangan hudud, tetapi dapat dikenakan menerusi takzir jika ada qarinah-qarinah melibatkan takzir, melibatkan hudud. Perogol untuk disabitkan berdasarkan hudud mesti ada 2 cara, sama ada dengan cara 4 saksi seperti yang dibincang nampak zina, dan melibatkan ikrar pengakuan ini. Kalau 2 kaedah keterangan ini gagal disabitkan kepada perogol, maka terlepas hudud. Terlepas hudud adakah makna terlepas undang-undang? Tak kena hukuman? Tidak, dia pergi pada takzir.
Takzir ni apa dia? Boleh menggunakan karinah air mani, DNA dan sebagainya yang digunakan pakai di peringkat mahkamah sivil pada hari ini, yang ini boleh menjadikan sebagai bahan bukti untuk mensabitkan orang yang merogok itu sebagai bersalah, maka dikenakan di bawah hukuman takzir, bukan di bawah hukuman hudud. Menariknya lagi, yang ini menjadi ruang ijtihad besar kepada para hakim dalam bab rogol. Hari ini menggunakan undang-undang sivil, mangsa rogol tidak dapat apa-apa. Seorang mangsa rogol membuat pengaduan rogol, benar mungkin akhir dapat dibuktikan berdasarkan karinah kesalahan rogol itu berlaku, tetapi kepada orang yang kena rogol dia hanya dapat malu. Tetapi undang-undang Islam berdasarkan konsep takzir boleh memberikan dia dipanggil irish bodoh ataupun diatul bodoh, dipampasan kepada kemaluan maruah yang dah tercemar. Itu ruang ijtihad yang sangat luas, memberi ruang keadilan untuk mangsa rogol. Ini yang ada dalam sistem jenayah syariat Islam, itu bab rogol. Wanita hamil tanpa suami juga menjadi isu. Dalam para fuqaha beza pandangan berkaitan dengan wanita hamil tanpa suami, adakah ia menjadi bahan bukti? Enakmen kesalahan jenayah syariat Terengganu menjadikan ia adalah sebagai bukti. Mengandung adalah bukti bahawa ia berlaku zina. Mengandung dalam kata tidak ada suami. Tetapi adakah terus secara automatically dikenakan hudud? Tidak. Bila bawa ke mahkamah ada perbincangan lagi. Jika ada sebarang syubhat, sebarang keraguan, ini kita bincang dalam bab idra'ul hudud bi syubhat terhadap kes yang berlaku, mungkin ada dakwaan menyatakan mungkin air mani dimasukkan di ketiduran dan sebagainya, maka wanita yang hamil tadi boleh terlepas daripada hukuman hudud. Kerana ada kaedah yang sangat besar dalam peruntukan undang-undang Islam yang namanya syubhat. Syubhat inilah menggambarkan betapa telusnya undang-undang jenayah Islam. Dengan minima syubhat, hudud digugurkan. Ini perkara-perkara yang perlu kita faham bila kita bincang berkaitan dengan enakmen jenayah. Yang terakhir saya nak sebut kursi satu lagi, iaitu tentang menariknya hak pengampunan dalam enakmen jenayah, enakmen kesalahan jenayah syariat Terengganu, hak pengampunan kepada orang yang membunuh. Yang hari ini hanya diberikan kepada lembaga pengampunan, tetapi hak yang diberikan oleh Islam adalah kepada wali. Kat Terengganu, ketika mana kita memerintah, kita mencadangkan supaya wali keluarga mangsa bunuh dijadikan sebagai sebahagian daripada jawatankuasa pengampunan negeri. Itu pandangan kita bawa ketika kita merintah di Terengganu tahun 99. Itulah sedikit yang boleh saya sebutkan. Mungkin bahagiannya boleh kita bincang dalam ruang-ruang soal jawab nanti. Yang penting ialah dua usaha undang-undang tadi menjadi muqaddimah dakwah kepada kita, dan kita doa supaya ia menjadi sebagai undang-undang negara untuk rakyat Malaysia nanti, insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.